Sayang Sarawak memaparkan perjalanan menuju kemerdekaan Sarawak dari sudut perspektif rakyat. Bagaimana keadaan rakyat Sarawak pada masa itu? Bagaimana penerimaan dan reaksi mereka terhadap perubahan sekeliling di tanah air sendiri, malah di peringkat global? Penceritaan bermula dari era Kesultanan Brunei, zaman pemerintahan Rajah Brooke. Jepun memasuki Sarawak, bahang politik pembentukan Malaysia yang kemudiannya mencetus kontroversi antara rakyat. Ada yang menerima, ada yang membantah. Hingga akhirnya Sarawak berjaya mendapat kemerdekaan sendiri pada tarikh keramat 22 Julai 1963. Tuan Yang Terutama Tun, Dewan Kenamaan, hadirin yang kita hormati sekalian, terimalah drama tari Sayang Sarawak. Sayang Sarawak, sayang Sarawak, rahunnya sempit. Perjalanan kemerdekaan Sarawak bermula dari era pemerintahan Kesultanan Brunei hingga Sarawak memilih untuk merdeka. Tempat menyelam dayang anding, karangan-karangan. Pemerintahan Rajah Brooke dari 1841 hingga 1946. Siapa no? Bedek nak apa kau? Ah? Yalah. Si benah nak ngawang macam mana? Jepun masuk Sarawak. Sungguh payah kehidupan masyarakat pada zaman pendudukan Jepun. Namun, ada juga yang menjadi tali barut. Datang Jepun datang. Jepun datang.
Sebaik sahaja Jepun menyerah kalah, Sarawak adalah di bawah pemerintahan kolonial British. Kesan peperangan, kerajaan Brooke tidak mampu untuk mentadbir Sarawak dan ingin menyerahkan Sarawak kepada British. Komunis ke? Penyerahan Sarawak kepada British No dan cession! gerakan anti-cession No cession! pada 1 Julai 1946. No cession! No cession! No cession! No Reaksi cession! rakyat Sarawak No terhadap cession! penyerahan Sarawak kepada No British cession! hingga membawa No kepada cession! pembunuhan Gubernur Sir Duncan cession! Stewart, Gubernur No British cession! pertama di Sarawak cession! oleh Rukun No 13. cession! No cession! No cession! Gagasan pembentukan Malaysia pada 1961, 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, melahirkan hasrat untuk membentuk Malaysia. And in isolation, sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei, and Sarawak. Penubuhan Suruhanjaya Cobalt pada 1962. Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan bagi meninjau pendapat rakyat Sarawak. Reaksi rakyat ketika itu terbahagi dua. Ada yang menyokong, ada yang membantah maupun menolak. Disember 1962, ancaman komunis memuncak pada masa tersebut. Rakyat hidup dalam ketakutan. Konflik pungutan suara pada 1962. Beberapa kekecohan berlaku semasa pungutan suara terhadap gagasan Malaysia. Ada yang benar-benar menentang, ada yang menyokong, dan akhirnya keputusan
memihak kepada pembentukan Malaysia atas desakan sekeliling, terutamanya ancaman komunis. Dan akhirnya, Sarawak pada 22 Julai 1963 memilih untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri tatkala Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan dipilih sebagai Ketua Menteri Pertama Sarawak dan Kabinet Pertama Sarawak ditubuhkan. Sarawak Self-Governance. Merdeka! 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 Sejak itu, Sarawak terus mengorak langkah dalam membina jati diri bangsanya demi memajukan negara atas semangat Ibu Pertiwiku tercinta. Sarawak bumi kenyalan dengan kaumnya yang berbelang. Sarawak sudahlah maju, Rakyatnya semua bersatu.